Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Salam perpaduan. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Connected tak? Cuba tengok. FB Cuba cek kat FB. Dah okey ke tak okey? Ada. Ada okey. Okey. Beberapa persoalan dibangkitkan pada malam ini untuk kita bicarakan. Seperti biasa, kita dibantu oleh teman-teman yang berada di Malaysia untuk menyediakan soalan-soalan. Dan dalam masa yang sama, kita harap kalau ada sebarang soalan yang anda ingin utarakan, anda boleh utarakan di talian 0113954044. 0113954044. Okey. Malam ni saudara, kita dapat satu lagi pengakuan, tuan-tuan. Kalau semalam kita ada pengakuan daripada Tuan Guru Haji Hadi Awang yang mengatakan bahawa, dalam arti kata lain lah, beliau seolah-olah mengaku bahawa PAS memberi duit, kan? Cuma beliau mengatakan bahawa duit itu diberikan saudara, bukan oleh calon pilihan raya dan bukan oleh wakil calon pilihan raya. Jadi ianya dianggap sebagai sedekah dan tak salah daripada peraturan pilihan raya. Saya dah jelaskan semalam, siapa juga yang bagi duit, wakil ke atas wakil ke, calon ke, wakil kepada calon ke, mana-mana pihak bagi duit untuk orang keluar mengundi dia atau untuk orang tak keluar mengundi, sama ada duit tu diterima secara langsung di atas tangan di atas tangan orang yang memberikan undi itu, ataupun di atas tangan orang yang menjadi wakil kepada orang yang mengundi, ianya salah. Ianya salah dari segi undang-undang. Boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun penjara, boleh didenda sehingga maksimum RM2,000 kalau didapati bersalah. Seseorang itu hilang kelayakan untuk jadi pemilih, tak boleh jadi pengundi pun, dan tidak boleh dicalonkan dalam pilihan raya. Dan kalau dia dah menjadi ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri, kedudukan kerusi dia tu secara automatik kosong. Secara automatik kosong. Hari ni pula, seorang lagi yang kita pun tahu begitu dahsyat dalam usaha merasuah pengundi-pengundi di Larut, iaitu Setiausaha Agung Bersatu. Hari ini dia boleh keluar kenyataan mengatakan bahawa memberikan duit kepada pengundi tak salah. Bergantung kepada niat. Tuan-tuan, lepas ini, semua orang yang pergi mencuri, boleh lepas daripada penjara. Kalau Menteri Dalam Negeri ni, bekas Menteri Dalam Negeri ni, kalau bekas Menteri Dalam Negeri ni, saudara, maknanya ayat dia ni digunakan, boleh mencuri, yang penting niat, niat dia nak bagi anak makan, anak lapar, ataupun orang mencuri, kerana dia kata duit ni saya nak bersedekah, yang penting niat tu betul. Saya rasa ni, saudara, bukan setakat pengundi-pengundi yang telah mengundi Haji Hadi, mengundi Hamzah Zainuddin ini, sudah dibodohkan oleh mereka, tetapi yang tak mengundi mereka ni pun cuba nak dibodohkan oleh puak-puak ni. Kalau misalnya orang boleh menerima rasuah, orang boleh memberi rasuah, yang penting niat dia bagus, saudara, nescaya
nescaya selepas ini bebaskanlah Datuk Seri Najib ni. Datuk Seri Najib ni, saudara, saya nak beritahu dia bukan diterima rasuah. Dia sebagai pengurusi Barisan Nasional, dia menjadi pemegang amanah di dalam satu akaun. Akaun ni akaun pemegang amanah, akaun dia atas nama dia, tetapi untuk kumpulkan duit dana pilihan raya yang diberikan, dana pilihan raya yang diberikan oleh syarikat-syarikat untuk membantu Barisan Nasional dan UMNO, tuan-tuan. Duit ini dimasukkan dalam akaun amanah yang dijaga oleh Nik Faisal ini, dan duit ini pernah menerima 42 juta ringgit. Dan duit ini, saudara, walaupun dalam kertas pertuduhan dia kata duit ini dapat daripada duit kuop yang dipinjam oleh SRC International, dimasukkan oleh akaun Datuk Seri Najib, tetapi bukti terkini menunjukkan bahawa duit ini bukan duit kuop, bukan duit SRC International, sebaliknya duit yang dipinjam oleh Putra Perdana Construction daripada Maybank, dan pegawai Maybank mengesahkan Hakim Nazlan ketika itu sebagai General Counsel, Head of Corporate and Legal Affairs Maybank, dan juga merupakan Company Secretary Maybank, mengetahui tentang pinjaman 140 Putra Perdana Construction ini, dan kemudian duit ini masuk ke dalam Putra Perdana Development. Daripada situ masuk pula ke dalam akaun Datuk Seri Najib. Dan Datuk Seri Najib sudah bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, dia tak tahu menahu tentang duit itu masuk dalam akaun dia. Dan dia bersumpah dia tak pernah juga mengarahkan sesiapa memasukkan duit itu ke dalam akaun beliau. Dan daripada 42 juta itu, 2 kali 27 juta dipindahkan ke dalam akaun SRC International, dan 5 juta lagi dipindahkan ke dalam akaun SRC International. Maknanya yang tinggal dalam akaun Datuk Seri Najib hanya 10 juta. Dan 10 juta itu bukan setakat niat. Tidak ada satu pun perbelanjaan digunakan untuk tujuan peribadi Datuk Najib. Semua digunakan untuk menjaga rakyat. Ada yang buat masjid, ada yang bagi kepada anak yatim, ada yang bagi kepada orang asli, ada yang semua bantuan kepada rakyat. Jadi, kalaulah misalnya niat tu betul, tuan-tuan, apa kejadah kerajaan di bawah Hamzah Zainuddin dulu meneruskan pendakwaan ke atas Datuk Seri Najib? Bebaskan Datuk Seri Najib. Bebaskan semua orang, saudara, yang mencuri, yang menyamun, yang buat kesalahan-kesalahan jenayah ni, kerana sehingga hari ini tidak ada alat yang boleh mengesan niat seseorang. Jadi kalau niat tu, tuan-tuan, kalau ikut kepala otak Hamzah Zainuddin ni, dia seolah-olah buat satu undang-undang baru, jenayah itu boleh dilakukan sekiranya dengan niat yang betul. Memang seronok lah, tuan-tuan. Ini semua kluster-kluster mahkamah baru ni. Saya harap SPRM dan AG Chambers, kita tak tahulah AG ni lantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita takut macam jadi macam kes Nazlan Ghazali. SPRM penat-penat buat kerja sampai dekat Tan Sri Idrus, ianya tidak dilakukan pendakwaan seperti mana sehingga hari ini. Kita lihat Zeti tak didakwa, semua orang kanan Mahathir ni, Zeti, Nur Muhammad Yaakob, walaupun Nur Muhammad Yaakob terima 85 juta, keluarga Zeti 715 juta, begitu juga dengan anak kepada Kroniton Dr. Mahathir, Lau Teck Joe ataupun Jolo, 1.2 bilion US dollar pun tak kena dakwa. Nik Faisal yang meminta 5 juta US dollar daripada tim Lesnar juga tidak didakwa. Jadi tuan-tuan, ini nampak sangat tak betul lah, saudara. Nampak sangat tak betul. Kita harap kena diambil tindakan segera. Kalau misalnya Peguam Negara tidak mahu juga ambil tindakan terhadap
mereka-mereka yang telah menerima rasuah. Hari ini dah terang lagi bersuluh, saya nak beritahu dengan ramai kawan-kawan kat luar ni, kan, bahawa setelah ditahan Adam Razlan ini, saudara, ternyata beliau hanyalah tukang kolek duit dia. Duit-duit ni semua sekali 3 hingga 5%. Duit ini, saudara, ada yang masuk akaun parti, tetapi yang tak boleh lari, tuan-tuan, ialah Muhyiddin, anak dia dan menantu dia. Dan untuk makluman tuan-tuan, salah satu duit yang diterima, sebahagian daripada duit yang diterima ini ada juga dimasuk ke dalam akaun Yayasan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dulu kau bila Datuk Zahid terima duit melalui yayasan, kau dakwa, kau buat macam-macam ke atas Datuk Zahid. Tengok Allah Ta'ala ni betapa berkuasanya. Hari ni berbalik kepada diri dia sendiri. Cuma disebabkan Peguam Negara lantikan dia, kita harap Peguam Negara yang akan pencen bulan 3 ni buatlah benda yang betul. Setidak-tidaknya sekali buatlah benda yang betul. Kita doakan dia diberikan kekuatan untuk membuat benda yang betul sebelum dia pencen, insya-Allah. Okey. Ada tak? Berjalan ke ni? Berjalan. Okey, boleh kita pergi ke sesi soal jawab. Sekarang tukar soal jawab ni, tuan-tuan. Kita ni hotel sederhana, kan? Dan maknanya saya kena tunggu kawan-kawan saya bertanyakan soalan ni daripada belakang. Silakan. Adakah Datuk Seri Ismail desak individu yang lantang bersuara mempertikai kerajaan pimpinan beliau sebelum ini supaya jangan bersembunyi dan bersuara tentang isu rakyat kepada kerajaan sekarang? Saya tak pastilah Datuk Seri Ismail Sabri tujukan kepada siapa, tapi untuk pengetahuan Datuk Seri Ismail Sabri sekarang ni dia ada banyak masa. Jadi mungkin dulu pun dia tengok kita punya live, kita ucap terima kasih. Kita harap dia rajin-rajin tengok live kita, sebab kita dah bangkitkan pun tentang KWSP bersasar 2.0. Untuk makluman tuan-tuan, sebenarnya kita tidak sangat beria, sebab kita tahu ketika Datuk Seri Ismail Sabri didesak untuk buat pengeluaran kedua, maknanya KWSP 2.0 sebelum belanjawan 2023, dan ada juga yang minta supaya dimasukkan di dalam manifesto Barisan Nasional. PN masukkan dalam manifesto Barisan Nasional, walaupun pada hakikatnya dulu setengah mati kita desak Muhyiddin, kan. Tetapi pada ketika itu sendiri pun Datuk Seri Ismail Sabri dah tahu dah, kalau dia cek report daripada KWSP, dia ada alasan yang kukuh untuk tidak meluluskan buat kali kedua. Lagipun pada ketika itu, kalau tak silap saya, 81% pencarum-pencarum ni duit dalam akaun dia tinggal RM1,000 ke bawah. Cuba bayangkan, ada lebih kurang 81% duit dalam akaun KWSP dia kurang daripada RM1,000. Nak keluar lagi RM10,000 macam mana? Itu sebab kita pun tak berapa mendesak beliau untuk untuk pengeluaran kali kedua. Beliau tahu benda tu, dan kawan-kawan yang mendesak masa kali pertama beliau keluarkan tu pun tak melakukan pendesakan untuk pengeluaran kali kedua, walaupun selepas Tan Sri Muhyiddin mengumumkan dia akan memberikan KWSP bersasar. Kalau Muhyiddin ni kaki penipu ni, tuan-tuan, dia umum apa pun tak jadi apa. Kita tahu memang dia temberang saja. Tetapi ketika yang pertama tu, kita tak nafikan Dr. Ashraf Wajidi ada bangkitkan, saya juga ada bangkitkan, kan. Sebab kita tahu kita masih lagi boleh membantu rakyat pada ketika itu, kan, dan kita minta supaya dibantu. Tetapi bila kali kedua tu, maknanya dah masuk jadi kali ketiga. Kali pertama dulu masa mula-mula Tan Sri Muhyiddin ambil alih, kali kedua ketika
Datuk Seri Ismail Sabri ambil alih. Cuma bila nak keluaran yang ketiga tu, bila kita pun dapati bahawa 81% duit dalam akaun KWSP kurang daripada 1,000, dan kita pun tahu bahawa banyak bila orang letak duit ke dalam akaun KWSP ni, mereka melaburkan duit tersebut. Dan sekiranya duit itu dikeluarkan, saudara, tak menunggu tempoh matang, tak menunggu jumlah dividen yang diperolehi daripada investment khususnya investment di luar negara ni, kan, dapat dikumpulkan untuk kita membuat untuk mempunyai reserve yang mencukupi bagi membuat pembayaran. Kalau nak keluarkan pengeluaran ni buat kali ketiga, maka sudah pastilah ada di antara saham-saham itu terpaksa dijual. Dan bila jual tu, kalau contohnya beli dengan harga RM1, jual tinggal 40 sen, kan? Jadi yang akan rugi ni tuan-tuan ialah pencarum-pencarum. Itu sebab kita tidak berapa menekan buat kali ketiga ni. Tetapi kita masih lagi bersuara. Kita minta supaya siapa yang layak, yang lagi 19% itu, yang masih ada lagi simpanan lebih, kalau mereka nak keluarkan duit dia, kita minta kerajaan pertimbangkan. Ini kena faham. Bukan semua benda, tuan-tuan, bukan semua benda yang kita minta kita boleh dapat, dan bukan semua benda yang kita minta, hari ini kita minta, keadaan itu mengizinkan untuk kita dapat. Tetapi bila ianya diminta di waktu lain, belum tentu pada ketika itu keadaan bersesuaian, modal mencukupi untuk sesuatu permintaan itu dipenuhi. Ini kena ambil kira juga. Kena ambil kira juga. Okey, ada lagi? Apakah wajar pengeluaran KWSP itu? Itu saya dah explain tadilah. Okey, ada lagi? Adakah kerana Datuk Seri Ismail Sabri dipinggirkan, maka beliau mula dilihat menyerang kerajaan perpaduan? Okey, ada yang kata adakah Datuk Seri Ismail Sabri ini menyerang kerajaan kerana beliau dipinggirkan? Pertama sekali tak timbul pun soal pinggir-meminggir ni, tuan-tuan. Bagi saya, Datuk Seri Ismail Sabri telah bersara secara terhormat. Sehingga hari ini beliau tidak pernah pun mengeluarkan kenyataan bahawa beliau akan mempertahankan jawatan naib presiden. Dan daripada orang-orang yang dekat dengan dia, saya difahamkan kalau beliau tidak lagi menjadi Perdana Menteri, beliau tidak akan bak kata orang tu menawarkan diri lah, tidak akan menawarkan diri untuk meneruskan baik untuk menjadi naib presiden, menjadi timbalan atau menjadi presiden. Itu sebabnya memang daripada awal dia tak tawarkan diri untuk jawatan presiden ataupun jawatan lain. Jadi tak timbul soal dipinggirkan kerana kalau saya tengok program-program parti beliau masih dijemput, program-program macam Minari, kita tahu majlis jamuan Tahun Baru Cina juga kita lihat beliau dijemput. Datuk Seri Ismail Sabri pun pergi. Jadi ini bukannya bak kata orang tu dia apa dia cakap tadi? Dia merasakan diri terpinggir. Tidaklah, tuan-tuan. Ini kena fahamlah, dia bekas Perdana Menteri, dia pun ada hak untuk bersuara. Biarlah dia bersuara. Sebagai orang yang dah pencet, dia pun ada benda yang dia nak cakap. Cuma kita harap dia tak jadi macam Mahathir lah. Mahathir ni dia bukan bersuara. Mahathir ni dia nak semua orang ikut cakap dia. Ini Datuk Seri Ismail Sabri ni saya rasa tak sampai ke level nak jadi macam Mahathir lah. Jadi kalau dia tegur ke, dia apa ke, biarkan. Yang mana tak betul, kita jawab lah. Itulah tak bagusnya.
bila dia sebagai bekas Perdana Menteri negarawan tu, kita terpaksa jawab. Macam dia kata kita. Dan yang kita minta desak tu yang masa Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dan bila dia jadi Perdana Menteri, lepas dia pilihan raya di Johor, dia untuk pengeluaran buat air Sina yang pertama, air kedua air Citra kan. Air Citra 2 tak berapa mendesak sebab beliau pada ketika itu sudah pun menerangkan kepada kepimpinan parti tentang keadaan KWSP. Ini kita kena faham. Okey, ada lagi? Mungkin beliau merasakan bahawa tak adil lah apa yang berlaku zaman dia dengan apa yang berlaku zaman sekarang. Tetapi saya rasa yalah, bila dia dah saya rasa dia masih lagi Datuk Seri Zahid dan juga Datuk Seri Muhammad Hassan kekal sebagai Presiden dan Timbalan Presiden. Saya tak nampak ada sebab-sebab lain yang menyebabkan beliau ni ralat ataupun rasa macam orang tak puas hati, tapi macam tu, sebab saya dah bagi pandangan kalau beliau masih lagi bersuara, takut nanti banyak benda yang dia patut dapat tak dapat. Tapi yalah, dia bekas Perdana Menteri, dia pun dah dapat macam-macam. Saya rasa dia pun tak berapa mengharapkan juga kan. Jadi dia nak bebas bersuara, itu hak dia kan. Mungkin lepas ni banyak kerja-kerja yang dulu saya buat, dia boleh buat. Okey, ada lagi soalan lain? Boikot peniaga makanan yang jual harga terlampau, mahal beli 4 kali ganda. Wajarkan saranan ini dibuat oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Okey, saya nak beritahu, kalau nak dibandingkan dengan pandangan mantan Perdana Menteri dululah, saya rasa lagi teruk pandangan mantan Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri dulu mensarankan supaya diboikot peniaga Cina. Bagi saya itu lagi berat lah, minta maaf. Bagi saya, memboikot peniaga yang tidak mahu menurunkan harga dan mengambil keuntungan berlebihan tak salah. Tak salah. Sebagai contoh lah tuan-tuan, kalau kita dah tahu harga sesuatu jenis barang tu dah turun, masa naik, dia naikkan harga. Walaupun kadang-kadang harga minyak tu naik sikit, harga minyak tu naik sikit, tetapi dia tak kira bila time dia naikkan tu, dia kira setiap gelas 10 sen contohnya teh tarik. Sedangkan bila susu tu dihantar, dia hantar sekali dengan Milo, dia hantar sekali dengan kopi, dia hantar sekali dengan serbuk teh. So kalau dikira dibahagikan kos kenaikan harga petrol itu, tak perlu naik sampai 10 sen, 20 sen. Tapi bila harga barang itu, bila harga barang mentah tu dah turun, sepatutnya peniaga-peniaga ni turunkan harga barang balik. Kalau mereka tak turunkan, itulah sebabnya zaman Datuk Najib dulu telah diwujudkan apa yang dipanggil sebagai Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Apa pasal buat akta ni? Dan zaman Datuk Seri Ismail Sabri pun dia tidak pernah menghapuskan akta ini. Apa tujuan dia? Tujuan dia supaya peniaga tidak mengambil keuntungan berlebihan. Contohnya, GST, kalau dulu barang-barang tertentu tak ada GST. Bila ada GST patut naik lebih kurang 6%. Tapi bukanlah boleh dipukul rata sebegitu tuan-tuan. Dia ada kiraan-kiraan dia. Tapi kita bagi perumpamaan yang contoh yang mudah lah. Katalah naik 6%. Kalau naik 6%, sepatutnya barang itu daripada RM100 menjadi RM106.
Tapi disebabkan pelaksanaan GST ni ada setengah-tengah peniaga, dia naikkan sampai 30%. Bila ada peniaga mengambil kesempatan, mengambil keuntungan berlebihan ini, memang kita boleh, apa dipanggil orang tu? Kita boleh mengambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan kepada peniaga tu. Kalaulah boleh ambil tindakan, ini hanya akan berlaku sekiranya pihak penguatkuasaan dapat berita. Itu sebabnya sebenarnya dalam menentukan harga barang naik turun ini, orang yang paling berkuasa selain daripada kerajaan ialah pengguna. Pengguna boleh mengambil keputusan untuk memboikot produk ataupun kedai-kedai yang mengambil kesempatan berlebihan. Ini salah satu cara. Contohnya, Milo naik harga. Boleh gunakan, ni saya bagi contoh, jangan Milo pula sama ni kan. Okey, saya contoh, bila Milo naik harga. Kalau tak puas hati dengan tindakan Milo menaikkan harga barang melampau. Contoh, saya tak cakap ni lah. Saya bagi contoh, saya tak kata Milo mengenakan harga melampau. Kita boleh berpindah, kita bila sampai kedai, kita minumlah Ovaltine. Ataupun kita selalu beli Milo kat kedai, kita beli Ovaltine atau beli minuman koko lain. Ini satu cara dia, supaya kita kurangkan demand barang tersebut. Bila barang itu, dia punya demand kurang, permintaan untuk barang itu berkurangan, penawaran tu berlebihan, harga barang tu akan turun. Ini biasa tuan-tuan. Ini memang teori ekonomi. Jadi itu sebab saya cakap apa yang Rafizi cakap tu, dulu kita cakap macam tu. Sebenarnya betul lah tu. Tuan-tuan kena faham ada setengah-setengah benda yang mungkin Rafizi dulu cakap lain, sekarang ni dia cakap lain. Sebab dulu dia tidak berada dalam kerajaan. Sekarang bila dia dah berada dalam kerajaan, dia faham. Dia faham. Sama juga dengan harga minyak. Kalau dulu mereka kata mereka nak subsidi harga minyak sehingga harga minyak RM1.50. Berbuih mulut saya dulu ketika saya jadi pengarah komunikasi dan di Kementerian Kewangan. Kita terangkan, minyak ni kita tak boleh subsidi. Kita terangkan kepada rakyat, tak boleh subsidi. Sebab subsidi minyak ini, saudara, 70% pergi kepada kelas menengah dan kelas atasan. Sedangkan subsidi itu sepatutnya bantuan rakyat kepada orang yang susah. Rakyat yang susah. Jadi kalau 70% pergi kepada rakyat yang senang berbanding hanya 30% pergi kepada rakyat yang susah, itu dah nama tidak bijaksana. Tapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim berjumpa dengan ketua-ketua agensi, bila dia dah dapat briefing bahawa subsidi ni tak boleh lagi diberikan secara pukal, ianya perlu diberikan secara bersasar kerana ianya menguntungkan orang yang kaya berbanding dengan orang yang miskin. Last sekali beliau juga melakukan perubahan. Saudara, kita kena reform. Kalau dulu kita tak tahu, sekarang kita dah tahu. Takkanlah kerana kita nak bak kata orang tu mempertahankan apa yang keluar daripada mulut kita ni, kita nak buat sesuatu yang tak betul. Jadi betul lah. Dia dah duduk dalam kerajaan sebagai Perdana Menteri, dia dah dapat maklumat lengkap, maka dia kena bertindak berdasarkan maklumat yang dia perolehi sekarang. Bukan dulu punya maklumat. Kita kena tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim dah lebih 24 tahun tidak berada di dalam kerajaan. Last kali pada tahun 1998. Maknanya dah hampir 25 tahun tidak berada di dalam kerajaan. Sekarang dia dah berada di dalam kerajaan. Jadi maklumat dia lebih tepat, lebih lengkap. Okey? Ada lagi? Adakah perlu kita menetapkan harga? Sekejap. Okey. Selain daripada kuasa pengguna tadi besar tuan-tuan, selain daripada pengguna sendiri boleh decide nak pergi kedai mana, nak boikot kedai mana satu,
Mana yang kalau orang ambil kesempatan berlebihan. Contohnya lah tuan-tuan, kalau harga rempah kat satu tempat ini 30 sen, banyak tempat 30 sen. Kalau kedai tu satu je, dia jual 50 sen. Kalau kita dah tahu kedai dia mengambil keuntungan berlebihan, maka kita boykot lah, kita pergilah tempat lain. Ini pengguna kena bijak, kena buat kerja sikit lah. Saya kalau nak beli barang pun tuan-tuan, saya akan survey harga dulu. Saya ada setengah-setengah tempat pula. Ini kita kena bijaksana. Ada setengah-setengah tempat. Untuk barang keperluan harian ni kebanyakan dia murah. Tapi untuk benda-benda lain dia mahal. So, kenalah bijaksana. Kalau dah tahu tempat itu barang-barang tertentu murah, barang-barang lain, bila nak beli barang-barang lain, belilah kat kedai lain. Tapi dua kerja lah, dua kedai kita kena pergi. So akhirnya terletak di atas tangan pengguna juga. Ini penting. Nombor dua, peranan yang perlu dimainkan oleh pengguna yang akan membantu mengawal harga barang ni tuan-tuan. Nombor dua ialah laporan. Contohnya kan, kalau ada orang ambil kesempatan untuk menaikkan harga melampau ni tuan-tuan. Jadi apa yang perlu dia buat? Mereka juga kena membantu untuk melaporkan kepada pihak KPDNKK. Kalau ada peniaga ambil kesempatan naikkan harga melampau, maka laporlah kepada KPDNKK. Bila KPDNKK mendapat maklumat, saudara, maka lajulah mereka datang ke tempat tersebut. Maka proses penguatkuasaan itu akan lebih lancar dan lebih cepat, lebih efisien dengan bantuan pengguna. Ini penting tuan-tuan. Jadi bukan semuanya menjadi tanggungjawab kerajaan. Kerajaan kalau boleh kawal harga, dia kawal harga. Tetapi kita mengamalkan free market ataupun pasaran terbuka. Konsep pasaran terbuka. Orang boleh menaikkan harga barang. Tetapi tidak boleh menaikkan harga barang melampau. Itu sebab ada Akta Kawalan Harga dan anti pencatutan. Okey? Kenapa kerajaan tidak menetapkan harga seperti KFC? Pergi di mana-mana sama sahaja harga. Kita mengamalkan konsep free market. Jadi kita tak boleh menetapkan harga sesuatu barang kecuali barang kawalan. Apa dia barang-barang kawalan dia? Beras, gula, minyak masak. Yang ini kita boleh tetapkan harga. Tapi bukan banyak pun barang yang kita boleh tetapkan harga ni tuan-tuan. Contohnya emas. Bila orang pakai emas tu, kita letak harga shilling emas. Bila time COVID, ada harga shilling emas. Bila time air tak ada kat Selangor dulu, hampir-hampir baldi pun jadi barang kawalan. Dia ikut musim tuan-tuan. Bukan semua benda kita boleh ada harga shilling. Kerajaan tak boleh campur. Dia dah tak jadi free market nanti. Okey? Okey. Yeah. Macam free market. Okey, kita faham beras, gula semua kan? Ya. Yeah. Kenapa kita tidak membuat sebagai makanan asasi, contoh nasi ayam? Mana di mana-mana tempat nasi ayam boleh jual harga tu saja. Mana yang lain tu tak apa dah. Dia tak boleh. Kena faham ni konsep free market ni. Sebagai contoh lah, kalau makan nasi ayam dekat Coket, dekat kedai orang Indonesia contohnya lah, memang murah tuan-tuan. Sebab target group dia ialah pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja di sekitar Coket tu. Itu target group dia. Memang dia jual murah. Kalau kita orang Kuala Lumpur, orang Malaysia nak beli kat situ, boleh, tak ada siapa halang. Kan? Tapi kalau nak makan nasi ayam tu kat kedai yang standard dia, macam Sari Ratu contohnya, Indonesia juga, tapi dia punya target group ni, dia dah jadi macam fine dining. Sudah pastilah harga dia tinggi tuan-tuan. Sama jugalah kalau kita makan sate. Makan sate kat tepi jalan, kan? Beli kat gerai yang dibuka di tepi jalan,
harga ayam mungkin RM1.80. RM1.60. Pergi kat restoran, mestilah harga dia berbeza. Kecuali tuan-tuan pergi kat restoran Jom Sate. Harga kami sama macam usahawan-usahawan yang lain, tuan-tuan. Yang Kuala Lumpur ni, kat Dorai Sami tepi jalan pun jual RM1.70 ayam sekarang ni. Kita duduk restoran bayar mahal, dining macam mana pun tetap RM1.70. Itu atas usahawan. Lagipun kita punya kedai tu lebih kurang macam janji ada tempat nak buat live je, saudara. Bukan nak berniaga sangat. Siapa yang nak beli tu memang saya jual. Saya nak pergi tukar jadi apa, nak buat studio je lah. Senang, ada tempat buat kerja kan. Kalau tidak pening, tuan-tuan. Pekerja nak tukar masaknya lah, apalah semua masakan panas. Ada orang dia datang, dia bukan nak makan sate saja, dia nak makan masakan panas. Jenuh. Kalau ambil orang Thailand, lagilah pening kepala. Sekejap-sekejap nak balik kampung, nak pergi cop pasport lah, macam-macam. Nak cari orang tempatan, setengah mati, tuan-tuan. Setengah mati. Saya pun kadang-kadang pelik Malaysia ni ada keunikan. Keunikan. Malaysia ni unik. Sebab apa? Sebab orang kata unemployment rate ataupun apa dipanggil, unemployment rate, kadar pengangguran tu tinggi. Tapi sebenarnya nak cari pekerja susah. Siapa tak jadi majikan dia takkan faham, tuan-tuan. Jadi saya ucap terima kasih kepada Ketua Pengarah Immigration. Hari ini dia telah membuat satu tindakan yang bijak. Tak tahulah dia buat ke, Datuk Seri Saifuddin Nasution buat satu tindakan yang bijak, iaitu membenarkan warga-warga Indonesia parti pendatang tanpa izin yang berada dalam Malaysia ini untuk di-convert dan diputihkan. Penting. Buat apa nak masukkan lagi orang baru? Orang yang sedia ada ni bagi dokumen. Biar dia bayar levy apa semua, ada pendapatan kepada negara. Yang penting, tuan-tuan, yang dah sedia buat kerja secara haram kat Malaysia ini dapat kita putihkan. Mereka pun tak risau, kebajikan mereka pun akan dijaga. Mereka pun tak pergi sana sini, tak risau kena tahan roadblock dan sebagainya. Dan masalah kebanjiran pendatang asing pun dapat kita kurangkan. Ini satu tindakan yang baik daripada Jabatan Imigresen Malaysia dan juga Kementerian Dalam Negeri. Okey, ada lagi? Okey, sekarang ni Hamzah bergantung kepada niat. Itu kita dah jawab lah. Kita dah jawab dah tu tadi. Okey, ada lagi? Ada, kejap. Tom Faisal CCTV saja. Ada lagi Tom Faisal ni? Masih hidup? Ada lagi? Okey. Ini berkenaan dengan komen ni lah. Kan Datuk Ismail Sabri ni berkenaan pengeluaran KWSP. Okey. Nampaknya komen beliau kepada pimpinan kerajaan ketika ini. Itulah kita nak komen pun tak boleh kan. Itu hak dia nak komen lah. Tetapi bila dia buat komen-komen tu, orang akan rasa macam dia berdendam tu tak habis lagi. So terpulang kepada dia lah, diri dia sendiri. Cuma jangan salahkan kita lah bila dia mengeluarkan kenyataan. Kita kena bantu parti untuk menjawab lah, dan parti kita dah duduk di dalam, bantu juga kerajaan ini untuk menjawab, walaupun kita tak bekerja dengan kerajaan. Okey. Ini kira soalan apakah ada kemungkinan atau sesuatu tindakan berlandaskan undang untuk membatalkan segala kemenangan PN di dalam PRU 15? Memang ada sesuatu yang tidak kena dengan PN semasa PRU 15, kerana ada calon-calon BN yang terbaik boleh berjasa di kawasan boleh kalah. Contoh paling melumut adalah mustahil Datuk Zamri boleh kalah dengan seorang bekas pegawai TLDM yang tak famous pun. Ini
Ini dia sebenarnya macam gini tuan-tuan. Kita tahu Perikatan Nasional telah menggunakan duit dengan dahsyat sekali. Skala besar yang bak kata orang tu paling dahsyat dalam dunia lah. Tak pernah ada negara lain yang parti politik bagi duit untuk menang. Begitu ramai orang yang terlibat. Cuma masalahnya yang menyedihkan. 8 parlimen tu 88 PN bagi duit. Tapi yang sanggup ke hadapan, yang dapat ni beribu orang. Ratus ribu. Berjuta kalau nak kira di seluruh Malaysia ni yang terima duit ni. Tapi di negeri Terengganu yang berani tampil ke hadapan nak jadi saksi untuk kita buat petition di mahkamah hanya 20 orang. Jadi daripada 8 kursi yang boleh kita buat pilihan raya balik, hanya 3 je lah dapat buat petisi mahkamah. Dan kalau menang 3-3, 3 je yang akan Parlimen Marang, tempat Haji Hadi, Parlimen Kuala Terengganu dan Parlimen Kemaman. Ini yang menyedihkan rakyat Malaysia ni. Sedih sebab dia orang ni bila dapat duit, dia orang ubah keputusan. Sedih sebab dia orang ni dia ingat masuk PAS ni macam masuk Islam. Percaya dengan dakwah-dakwah dan fitnah-fitnah PAS. Dan yang paling sedih sekali saudara, mereka tak berani tampil hadapan untuk membetulkan kesilapan mereka. Ini yang paling sedih. Okey. Wajarkah satu akta baru digubal bagi tujuan dana politik yang diterima oleh sesebuah parti? Sebenarnya KRA rasuah ketika itu zaman Datuk Seri Najib dengan Tan Sri Muhyiddin. KRA rasuah telah mencadangkan supaya mesti diisytiharkan. Balan Perdana Menteri ketika itu yang masih lagi BN, Tan Sri Muhyiddin tak setuju, PKR tak setuju, yang lain semua tak setuju. Tapi bila Datuk Najib terima duit daripada Pak Arab ni, daripada kerajaan Saudi, mereka petikaikan dana ni. Ni yang kita ada sikit reluctant lah. Kita rasa kesal lah. Terima dana politik daripada sesiapa pun tak salah tuan-tuan. Itu sebab Datuk Zahid menang. Sebabnya dia menerima dana politik. Walaupun apa yang dikatakan diberikan pada dia tu tak benar sepenuhnya, tetapi memang tak salah menerima dana politik. Ahli politik ke parti politik, kita cadangkan mereka bimbang, takut orang yang memberi derma tu tak berani nak bagi derma kalau pendanaan politik ini tapi sekarang ni di bawah kerajaan baru ni, kita serah kepada kebijaksanaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid dan kabinet dia. Kalau perlu silakan. Kalau perlu silakan. Tak ada masalah. Okey? Kerajaan perpaduan dilihat banyak mengutamakan isu penyelesaian MA63. Ya. Adakah Semenanjung dipinggirkan? Dia, Sabah dan Sarawak ni merasa mereka dipinggirkan. Mereka merasakan bahawa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh kerajaan terdahulu ni tidak difulfill. Itu sebabnya lah sekarang ni di bawah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni disegerakan pelaksanaan apa yang telah dijanjikan. Itu saja tuan-tuan. Bukan nak meminggirkan Semenanjung. Tidak. Okey? Soalan yang terakhir. Ya. UMNO perlu betulkan sentimen rakyat. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil? Saya ada dengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda Wilayah ni ketika dia diwawancara oleh Sinar.
tidak dinafikan bahawa UMNO memang nak kena cari jalan macam mana untuk mendapat undi Melayu balik. Apatah lagi bila kita bekerjasama dengan DAP ni, terang teruk. Tekankan tentang kedudukan istimewa orang Melayu, tentang kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, tentang kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu. Akhirnya, bila mereka ni disogok, mereka ni mendengar fitnah-fitnah Perikatan Nasional, mereka lari daripada mengundi kita. Kan? Jadi itu sebabnya UMNO kena ubah. Kan? Kita tak boleh hanya jaga orang Melayu. Orang Melayu, kita juga jaga bukan Melayu. Kan? Nampak gayanya? Nak kata kita hanya dengan sedikit sogokan, ramai yang telah. Jadi saya harap kita dalam masa yang kita ada ni, kita ada dua ujian. Ujian pertama kita ialah dalam pilihan raya negeri. Mungkin sukar untuk kita yakinkan tentang kerjasama baru ni. Cabaran dia begitu besar. Terutamanya di negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Terengganu, di mana jumlah orang Melayu, orang Islam ni ramai. Tapi untuk di Pulau Pinang, untuk di Selangor dan Negeri Sembilan, kita tak ada masalah. Saya rasa formula baru kerjasama antara BN dengan PH ini akan membuahkan hasil yang baik di tiga buah negeri ini. Tetapi kita juga kena buat persiapan jangka panjang. Kita kena buat persiapan jangka panjang. Pilihan raya umum yang ke-16 nanti, kita boleh dapat balik orang Melayu untuk bukan hanya menyokong Barisan Nasional, tetapi menyokong rakan-rakan baru Barisan Nasional, iaitu Pakatan Harapan, yang akan membentuk kerjasama bukan hanya di 6 buah negeri ni dalam pilihan raya negeri, tetapi juga untuk pilihan raya umum yang ke-16. Ada lagi? Ada? Okey, baca. Dia voicemail. Voicemail? Kau duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amat menyedihkan bahawa keahlian UMNO selama 3 juta orang itu, sebab ahli UMNO tidak kuat untuk setia mengundi UMNO. Senang dibeli. Apa komen Datuk? Saya rasa nak salahkan orang UMNO 100% pun tak boleh sebab kita punya keahlian UMNO hari ni ialah 3.4 juta. Saya rasa jumlah undi yang UMNO terima dalam pilihan raya lepas lebih daripada tu. Jadi kita tak boleh katalah ada. So kita kena fikir balik macam mana nak dapatkan undi yang atas pagar. Jadi kita tak nafikan mungkin juga ada orang UMNO yang berpaling tadah menyokong Pakatan Harapan ataupun menyokong Perikatan Nasional sebelum pilihan raya umum ke-15. Katakan bahawa ahli-ahli UMNO sebahagian besarnya tak menyokong UMNO. Kalau sebahagian besar orang UMNO tak menyokong UMNO, kita tak dapat jumlah undi itu melebihi daripada jumlah keahlian UMNO itu sendiri. Okey? Okey. Voicemail. Assalamualaikum Datuk. Boleh tak Datuk tolong ulaskan ramai yang bertanya mengenai kenyataan Ngakomeng mengatakan bahawa dia akan menjemput pakar-pakar daripada HDB Housing Development Board daripada Singapore untuk masuk ke KPKP bulan hadapan. Apa komen Datuk? Risau sangat dengan kenyataan Ngakomeng itu kan. Mereka kena faham memang betul di Singapura ni Housing Development Board ini dia melakukan sekatan macam-macam sekatan.
dia orang bimbang ialah HDB ni telah membuat hanya orang yang berusia 35 tahun dan ke atas yang bujang dibenarkan untuk membeli rumah. Saya nak beritahu Malaysia bukan Singapura. Jadi tak perlu bimbang lah. Singapura dia kawasan dia kecil. Negara dia kecil. Dan sudah pastilah dia kena buat undang-undang yang tegas dalam soal pemilikan rumah. Sebab tanah tak cukup, maknanya jumlah rumah yang dia orang develop pun tak cukup. So dia kena berikan prioriti kepada orang yang dah berkeluarga dan orang yang dah berumur. Itu cara konsep HDB di Singapura. Tak bererti kalau Ngah Komeng ni ambil HDB ni untuk mendapatkan khidmat nasihat dia di Kuala Lumpur ataupun di Malaysia, dia akan menggunakan benda yang sama. Tak semestinya tuan-tuan. Malaysia ni saya nak beritahu tuan-tuan, saudara, tanah kita pun masih banyak lagi. Dan developer kita ni, walaupun dah terlalu banyak rumah yang tak terjual, mereka tetap develop lagi rumah. Ini yang kena faham. Jadi biarlah developer ni nak ambil banyak rumah, tuan-tuan. Bila terlalu banyak lebih murah, ya, ianya akhirnya akan menguntungkan orang yang nak beli rumah. Jadi saya rasa kita tak boleh pukul rata apa yang HDB dah buat di Singapura tu, maka bila dia akan buat benda yang sama. Jadi kita tunggu dulu setelah HDB ni, apa polisi yang nak dibuat oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Nampak bahawa ada cadangan-cadangan daripada HDB ni yang nak diimplement oleh KPKT tak bersesuaian dengan Malaysia ataupun mendiskriminasi mana-mana kaum ataupun mendiskriminasi orang bujang dan sebagainya. Tak kira lah. Percayalah, we are going to be here and we are going to voice out for you. Itu jaminan yang kita berikan. Tapi orang belum buat sesuatu, belum buat polisi macam mana pun dekat Malaysia lagi, baru nak panggil bagi penasihat. Assumption begitu. Yang berhormat Ngah Komeng kena teliti sebab kerisauan rakyat Malaysia tentang ambil pakar daripada negara Singapura sudah pastilah ada rahsia-rahsia kita diketahui oleh, maknanya Kementerian KPKT ni kena set a limit. Dan boleh diberikan sebelum mereka ni memberikan cadangan, sudah pasti mereka ni perlu ada access ataupun perlu ada laluan sebelum akses untuk semua benda, semua dokumen. Kena jaga juga kerahsiaan negara. Diketahui arahkan bukan hanya kepada menteri kena fikir tentang benda ni. Saya rasa Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan juga sudah pastilah mereka juga tidak akan sewenang-wenangnya menyerahkan dokumen-dokumen sulit, menyerahkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya diketahui oleh pihak-pihak luar dari Malaysia.
Kadang-kadang tuan-tuan, yang bocor maklumat ini kebanyakannya bukan orang daripada luar. Orang dalam sendiri yang membocorkannya. Kita tak nak benda tu berlaku juga, kan? So kita tengok dulu, kita perhati. Kalau ada benda yang polisi yang dia buat tak betul, okey, kita juga akan menyuarakannya. Kalau perlu kita bantah tuan-tuan. Kalau dia buat benda yang baik, kita sokong, insya-Allah. Okey? Ada lagi? Tak ada tu. Habis. Habis okey, saya minta tolong tuan-tuan, tolong share kita punya Makan time. okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.